Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Hafiz Bai, seorang pengacara, seorang motivator, seorang yang Masya Allah Tabarakallah. Saudara yang saya hormati juga ahli panel kita, iaitu Tuan Haji Zaid Kamarudin, Presiden IKRAM seluruh Jabatan Kuasa Pusat IKRAM Malaysia, Ketua Wanita IKRAM Pusat serta seluruh jabatan kuasanya, Div-Div berhormat, para tetamu yang diraikan daripada DBP, daripada rakan-rakan media cetak dan juga media elektronik dan sebagainya, laman sosial, dan juga kita bertuah hari ini dihadiri oleh sastrawan negara kita Pak Samad, kalau saya panggil Tok Samad kot. Dia dikatakan umurnya lahir pada tahun 1932. Ya Allah, hai. Saya berada di alam roh lagi waktu tu lah. Ya, saya lahir tahun 1991. Muda lagi ya, single dan memerlukan. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya Muhammad Azamuddin bin Zainal, atau lebih dikenali dalam laman sosial Facebook, Twitter, Instagram saya semula, ya, Da'i Azam Al-Kankari. Orang bertanya kenapa Al-Kankari? Kerana saya tinggal di Bukit Kangkar, Ledang, Johor. Ni saya daripada Johor sebab semalam program di Mersing, dan hari ini di Kuala Lumpur bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk dalam majlis High Tea IKRAM bersama media. Dan hari ini yang makan teruskan makan, tak ada masalah. Program kita pada saat ini adalah berbentuk santai. Saya takut nak bercakap sebenarnya ada orang DBP kat depan ni kan. Habis apa pun salah kan, tak ada ya. Jadi Alhamdulillah, dalam keadaan kita bersantai, sudah pasti dalam ucapan perasmian oleh Presiden IKRAM tadi, kita datang hari ini adalah untuk apa? Untuk kita bertaaruf, untuk kita berkenal-kenalan. Dan sudah pasti kita sudah maklum dan ucapan aluan oleh pengerusi IKRAM Media dan Penerangan tadi mengatakan bahawa jemput wakil-wakil media ini adalah untuk kita bertaaruf, untuk kita berkenal-kenalan. Jadi tak kenal maka ta'aruflah. Jadi pada saat ini insya-Allah dalam keadaan kita berkenalan, dalam keadaan kita makan, waktu yang sama santapan jasmaninya dah makan. Jadi waktu yang sama kita ada hari ini santapan rohani juga dan juga intelektual dan emosi kita. Kita bersama dengan Tuan Haji Zaid Kamarudin. Kenal ke tak kenal? Oh, kenal semua Engkau orang je lah kenal seorang je kalau tanya saya semua tak kenal lah kan. Jadi terima kasih juga yang hadir, para media yang hadir pada hari ini. Dan sudah pasti kita sudah maklum peranan media dalam dakwah, dalam menyebarkan satu perkara sangat penting. Jadi untuk saya memperkenalkan ahli panel kita pada petang ini, iaitu Tuan Haji Zaid bin Kamarudin yang juga merupakan timbalan Presiden IKRAM, ya. Oh, naib Presiden, maafkan saya nampak tak homework kan? Tak adalah. Naib Presiden Pertubuhan IKRAM Malaysia, dan juga beliau juga merupakan antara pengerusi untuk Negaraku, ya, Negaraku, dan semua sudah maklum. Dan juga beliau juga merupakan timbalan pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia, iaitu yang menggabungkan antara 24 NGO pelbagai etnik dan agama. Dan juga beliau juga merupakan antara ahli jawatan kuasa mempromosi persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKMPKE. Oh, panjang betul ya, yang ditubuhkan oleh ahli kabinet daripada kerajaan Malaysia. Alhamdulillah. Jadi hari ini ya Tuan Haji, kita membincangkan tentang peranan media. Dan hari ini hadir pengamal-pengamal media, dan kita faham daripada TV IKRAM ada, daripada Awani ada, difahamkan daripada Sinar, Harakat Daily, Malaysia Insider dan sebagainya. Pelbagai isu yang dibincangkan kepada kita tentang media dan sebagainya. Jadi apakah peranan media sebenarnya dalam menyampaikan satu perkara mengikut pandangan Tuan Haji? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini santai-santai ya. Sangat santai. Tadi tentang media tadi telah sebenarnya disentuh yang asasnya oleh Presiden IKRAM tadi ya. Itu media ni, pengamal media ni mempunyai tanggungjawab yang amat besar. Itu perkara yang pertama. Tanggungjawab yang amat besar, yang amat sukar
kan. Jadi itu, tapi peranannya juga adalah peranan yang amat berpengaruh, jadi menjadikan dia penting. Ini samalah dengan semua ini amalan-amalan kita, ini juga adalah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi dalam pemberitaan dan penyiaran itu ada beberapa isu lah kan, ya. Isu yang pertama ni dia mestilah benar, ya. Itu perkara yang paling penting sekali. Isu yang pertama, isu kebenaran tu benar, cerita yang kita panjangkan itu benar. Kemudian selain daripada itu, daripada sudut akhlak, kalau kita cakap tentang orang Islam, benar saja pun belum lagi dia punya kualifikasi dia ataupun dia punya syarat tu. Kan juga kita sebenarnya dipertanggungjawabkan untuk menjaga aib orang. Itu lagi satu bab yang ni kan. Walaupun berita itu benar, tapi kalau dia menyentuh aib orang, itu pun menjadi satu masalah. Kerana sebenarnya kita patut menjaga aib orang. Ini dua perkara yang saya rasa amat suka, yang saya fikir amat suka untuk menjalankan tanggungjawab ini. Jadi memastikan kebenaran dan aib tu kalau daripada satu sudut, kalau pribadilah, kalau dia mengganggu-gugat umpamanya keharmonian, kedamaian dan isu-isu lain, walaupun benar kan yang dilaporkan tu memang benar. Si Anu bin si Anu cakap balik Tongsan dia kan, ataupun balik ke negeri asal dan sebagainya kan. Memang dia cakap. Tapi macam mana kita punya tanggungjawab dalam menyebarkan perkara-perkara yang begitu. Jadi inilah di antara dilema ini penyiar ataupun pengamal media. Satu, untuk memastikan dia benar, dan apabila dia benar tu pula ini kesan dia sama ada kalau kepada peribadi walaupun benar dia adakah ia mengaibkan, ya. Walaupun dalam konteks yang kalau kita cakap benda yang salah boleh nanti libel dan tuntutan di mahkamah dan sebagainya, itu satu aspek, ya. Jadi begitu saya rasa ini tugasan sebagai pengamal media ni adalah tugasan yang amat berat, ya. Kata orang putih tu, I don't envy all of you lah kata kalau gitu kan, pasal itu. Tapi mungkin ini tanggungjawab ini banyak terletak kepada editor lah, orang yang pengarang yang akan tengok spin dan sebagainya tu kan. Jadi perkara-perkara begini adalah saya rasa saya fikirkan satu tanggungjawab yang amat besar, yang amat sukar. Tapi sebaliknya, kalau media itu memainkan peranan dia menyebarkan kebaikan, membina, menjaga keamanan, memastikan keamanan dan sebagainya, memastikan kemakmuran, perkara yang positif, membina manusia untuk menjadi lebih baik, membina masyarakat untuk lebih baik, lebih mantap persefahaman dan sebagainya, itu adalah peranan yang amat besar boleh dimainkan, ya. Tapi yang mana yang cerita yang kata orang yang sensasi itu juga yang akan yang lebih ini kehadapan lah kan, ya. Jadi maknanya kalau ini Omar digigit anjing kata orang, itu bukan berita lah, kan. Kalau Omar menggigit anjing, itu insyaAllah akan menjadi berita kan, ya. Jadi kalau misalnya ini jawatan kuasa mempromosi persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama, buat 10 aktiviti, dia tak ada berita kan, ya. Tapi kalau salah seorang daripada JK itu kata tak guna punya agama tu, itu insyaAllah itu akan menjadi cerita sensasi. Jadi begitulah. Kemudian isu dalam peranan media kita ni kadang-kadang berpihak kan. Itu kadang-kadang menjaga keadilan, itu satu aspek lagi. Ya, walaupun cerita yang benar yang disebutkan, tapi dia punya balance tu ataupun imbangan itu lagi kan. Jadi maknanya dia hanya memihak pada satu pihak, dia tak ceritakan pula jawapan daripada pihak yang lain. Kalau misalnya ada dakwaan terhadap satu pihak, sepatutnya lah, kalau sebenarnya kalau media itu suatu yang balance, satu yang berimbang dengan imbangan yang baik, dia akan juga memanggil pandangan dari satu pihak yang lain. Mungkin ada institusi media yang cuba mengamalkan ini, tapi seloknya begitulah. Tapi oleh kerana kita biasanya
media kita tu banyak yang dipunyai oleh kepentingan yang tertentu sama ada politik ataupun lainnya. Jadi biasanya dia ada memihak dan tidak memberikan keadilan. Jadi kebenaran, keadilan, menjaga aib orang pada kadarnya kan. Pasal kita hanya boleh menimbulkan aib orang ni ada benda yang tak dianggap mengumpat tu kan, ada kadar-kadar dia. Tapi itulah saya rasa parameter yang amat sukar untuk dimainkan oleh pengamal media. Jadi cabarannya besar, ganjarannya pula kalau betul insya-Allah dia besar juga insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji ya. Kami juga pihak penganjur juga membuka sesi soal jawab kepada para hadirin dan hadirat ya, para tetamu yang hadir pada hari ini, ingin bertanyakan soalan apa saja berkaitan mungkin tentang bagaimana apa yang dimaksudkan dengan jawatan kuasa mempromosi persefahaman dan sebagainya, ataupun apa saja persoalan-persoalan akan dijawab oleh Tuan Haji kita. Dan juga mungkin juga nak minta pandangan, apa pandangan Ikram tentang sesuatu perkara yang sekarang ini isu ya, yang sangat hangat diperbahaskan di luar sana dan juga di media-media masa. Kita juga Presiden untuk mungkin menjawab dan sebagainya, jawatan kuasa pusat dan sebagainya. Baiklah Tuan Haji, tadi Tuan Haji mengatakan bahawa peranan media sangat penting dan sudah pasti ada ganjarannya tersendiri dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi NGO-nya Ikram, apakah peranan Ikram dan juga bagaimana Ikram ingin bersama-sama dengan rakan-rakan media kita untuk bersama-sama membuat satu balancing ataupun engagement dengan media untuk kita bersama-sama membawa media itu ke tempat yang sepatutnya yang dikatakan tadi. Ya. Jadi seperti mana juga mungkin banyak pertubuhan lain juga dia punya sekurang-kurangnya jawatan kuasa media dia dah untuk menyampaikan pandangan dia. Ada juga yang institusi media, Ikram sendiri pun berhasrat untuk membina saluran yang akan sampai terus kepada masyarakat. Tapi macam mana pun media ni mahal kan. Jadi itu dia dan isu ownership media yang berpengaruh itu sehingga dia boleh sebenarnya mempengaruhi pandangan umum tu. Itu sebenarnya memerlukan ini wang ringgit yang banyak lah. Itu di antara ini masalah kita. Tapi alhamdulillah kebelakangan ini, maknanya 10-20 tahun kebelakangan ini kita ada ini orang kata ini cyber punya media kan. Jadi ini sedikit sebanyak. Kalau dahulu mungkin the print media, khabar, majalah dan televisyen dan sebagainya memainkan peranan yang begitu besar. Ya? Tapi bila ada media baru dan sebagainya, itu sedikit sebanyak. Ini kata orang ini level the playing field ya. Tapi masih sebenarnya itu pun mereka juga boleh dominate kan. Jadi itu dia punya masalah ataupun larangan. Masing-masing mungkin berbuat sesuatu kan. Kita ada TV Hijrah, kita ada ini usul-usul lain, Sinar dan sebagainya untuk memainkan peranan yang mungkin lebih neutral ataupun lebih membawa kepada kebaikan ya. Tapi kalau kita compare dia punya viewership dan sebagainya kan, itu kita akan dapati ini jurang dan perbezaan dia lah. Jadi ini sentiasa sesuatu yang cabaran yang besar lah kepada mana-mana juga pertubuhan gerakan-gerakan Islam dan usul-usul ini. Kalau misalnya usul ini dijalankan dengan baik oleh ini kerajaan ataupun tokoh-tokoh korporat kita mainkan peranan, mungkin ada harapan di situ. Baik, kita juga membuka ruang kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan silakan. Sebab ini nama pun sesi dialog ya. So kalau saya bercakap dengan Tuan Haji macam pelik pula kan. Dia dah jadi kelakar jadinya ya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, ingin bertanya soalan apa saja berkaitan ya tentang isu media dan sebagainya, ataupun mungkin pengamal media di hadapan dah maklum dah benda tu tapi nak minta pandangan daripada Tuan Haji kita, dipersilakan. Ada siapa-siapa nak bertanya ke, silakan. Ada ke? Ya, silakan tuan. Mungkin boleh perkenalkan nama dan juga ada mikrofon ke? Tak ada. Saya beri mic saya lah, sampai ke? Boleh Tuan Haji? Okey, baik. Boleh perkenalkan nama dan juga daripada mana, institusi mana, silakan. Nama saya Ahmad dari
Saya bukan nak tanya soalan yang baik pun, cuma nak mengacau je. Ya, silakan. Tanya pandangan Haji mengenai isu video biarkan yang telah viral 3 hari. Betul. Itu saja. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan. Ikram Oh, okey, baik. Menarik tu saya rasa kita terus menjawab tu aja. Kita terus menjawab pandangan soalan yang ditanyakan oleh Tuan Haji daripada bernama tadi. Tuan mengatakan pandangan ikram tentang yang diviralkan oleh seorang wanita yang membuat satu video sehingga dah viral sekarang. Silakan Tuan Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia dalam ini pentas santai ni tanya soalan tak ada halangan, beri jawapan tu itu bergantung. Dan bukan saya saja yang akan jawab, ada lagi orang-orang lain yang boleh. Tapi ini secara umumnya, siapa yang dah melihat video itu kan, video itu memang tak wajar lah. Itu dia punya. Walaupun ini kita melihat dan kita faham separuh daripada masyarakat, terutamanya yang bukan Islam, ya, yang memperjuangkan hak asasi manusia, dia tengok daripada aspek ini kebebasan bersuara tu kan. Jadi ini perkara yang serupa juga dengan Charlie Hebdo punya isu di Perancis tu. Kan bagi mereka political satire kan, itu menjadi satu perkara yang biasa, mempersendakan agama, mempersendakan ini nabi-nabi mereka sendiri pun, apatah lagi mempersendakan pemimpin-pemimpin, itu adalah satu perkara yang biasa bagi mereka. Tapi yang ini adalah akhlak yang amat tidak baiklah kan. Jadi bukan kita nak mengiyakan orang yang mengangkat senjata membunuh ini Charlie Hebdo tu, tapi maknanya kita harus faham, maknanya kalau orang telah ini diperlakukan demikian rupa kan, kalau dia bertindak, ya, walaupun tindakan itu bukan suatu tindakan yang kita kena faham. Cubalah kalau maknanya ada orang meludah dekat kita depan di jalan raya tu kan, tiba-tiba panggil kita, dia meludah kan. Silap kena tampar dah kita menampar kan. Kalau kita tampar tu besar kemungkinan kita melakukan satu kesalahan lah. boleh didakwa di mahkamah kan. Itu isu-isu yang lain. Jadi kalau kita lihat, tapi ialah ini yang berkenaan telah pun mohon maaf hari ini kan. Tapi itulah satu sudut kadang-kadang ini masyarakat kita terbawa-bawa dengan budaya-budaya yang asing tanpa memperkirakan apakah kesan, apakah ini baik dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak yang dipersendakan tu di Kelantan dan isu Kelantan kan, isu pakai tudung, buka tudung dan sebagainya kan. Jadi ini adalah perkara yang memang ini kebanyakan orang akan mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Walaupun begitu, kita melihat tidak pula ini betul tindakan ugutan ancaman untuk dicederakan, untuk dilakukan dan sebagainya itu kan. Itu pun bukan satu perkara yang betul. Jadi tugas bagi kita yang inginkan kebaikan itulah untuk melatih ataupun untuk mendidik seramai mungkin orang untuk berakhlak dengan baik, ya. Dan kemudiannya untuk juga mendidik masyarakat, kalau misalnya pun tercabar, bagaimanakah reaksi yang paling baik kan? Adakah terus kita ini bertindak sehingga melampaui batasan, termasuk batasan undang-undang atau batasan akhlak yang baik gitu. Jadi ini adalah tugas yang berat bagi semua lah, bagi saya, termasuklah media. Saya rasa masyarakat kita ni Melayu Islam terlampau akomodatif. Yang masyarakat kita terlampau akomodatif. Hari ni buat, besok minta maaf. Lusa ada orang lain buat lain, minta maaf. Dan dia tidak akan berhenti. Begitulah, selagi kita tak berjaya mendidik masyarakat dengan akhlak yang baik, mungkin itu akan berlaku kan. Tapi walaupun itulah kita satu lagi perkara yang minta maaf tu, alhamdulillah lah dia berlaku. Kadang-kadang ada juga yang tengkar yang
ini yang tak mau minta maaf kan, itu satu isu lagi. Tapi ada satu aspek lagi dalam, kalau misalnya ada ini perlakuan gini, bagaimana kita menangani dia. Itu pun satu isu juga kan, orang ambil dadah umpamanya kan, mungkin oleh kerana itu satu perkara yang tak baik. Adakah reaksi kita marah, menyingkirkan dia, ataukah kita sebagai gerakan Islam, sebagai Muslim merasa bertanggungjawab untuk memperbaiki dan memperbetulkan kan. Jadi kalau ikram macam kita ada sebut kat situ, antara susuk kita, pendekatan yang mendidik dan sebagainya, memanglah automatik kita memang tahulah, maknanya memang akan banyak pelakuan yang begini. Tapi kita secara automatiknya kita put on the corrective mode yang insyaAllah kita nak memperbaiki keadaan itu. Kalau boleh kita nak engage, kalau boleh kita nak santuni dan bantu apa masalah dia kan. Itulah lebih kurang. Mungkin kalau kita lihat isu ini adalah kerana kekurangannya pengetahuan mereka tentang suatu perkara. Itu sebab Allah Ta'ala dah kata dalam Quran, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak tahu, kita tanya kepada orang yang tahu ya. Jadi ada soalan lagi? Okey, baik, silakan. Mungkin ada. Mungkin siapa bagian mikrofon ni? Silakan tuan. Okay, Assalamualaikum Tuan Haji Zaid, dan terima kasih kepada Presiden Dr. Muhammad Farid. Okay, nama saya Azmi Ibrahim. Saya Ketua Editor Bahagian Majalah Dewan Mahasiswa Pustaka. Jadi saya datang ni pun mewakili Ketua Pengarah Datuk Dr. Omar Sarian. 1/4 ni merupakan satu hari ya, di mana mulanya cukai baru GST lah. Menarik. Jadi macam mana agaknya ikram menangani isu ni? Terima kasih. Terima kasih tuan. Silakan Tuan Haji. Yang ini elok ini presiden kita yang keluar. Kita ada keluarkan kita je ini statement. Sila betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang GST ni, cukai yang baru yang nak dikuaskan oleh kerajaan. Kita sebenarnya pada pandangan ulama kita lah, cukai ini boleh diambil tak daripada rakyat lah ya. Jadi mereka letak 8 syarat. Ulama kita letak 8 syarat. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab di Al-Ghiyasi atau Ghiyasul Man fi Ta'sis Sulam. Ini Imam Haramain Al-Juwaini ini guru pada Imam Al-Ghazali. Itu juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-I'tisam. Sebagai contohlah ya. Ini data kita tua, orang tua yang kita kena jaga. Sekarang ni jam manuskrip lah yang kita kena baca rujuk. Jadi misalnya contoh, syarat pertama ialah dalam keadaan kalau kita punya perbenaran memang tak memiliki keupayaan kan untuk memenuhi keperluan negara itu kan, dan keperluan itu merupakan keperluan yang real kan. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiganya ialah mana kemudian yang real, dia merupakan keperluan umum rakyat. Itu sebagai contoh. Yang ketiganya ialah dia boleh dilakukan sesudah kerajaan hentikan semua langkah-langkah tidak tanda pembatilan. Berarti kan? Ketirisan ke apa sebagai contoh, kalau ada penyelewengan ke songlap sana songlap sini, berhentikan benda itu. Memang betul kita tak cukup. Itu contohlah. Keperluan itu memang betul. Tentang satu yang berkait dengan survival kita ke, contoh. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita kalau nak ambil pungut daripada lebihan, surplus. Bukan daripada rakyat yang tak berupaya, tak ada. Kan yang duduk dalam defisit ke, situasi itu tak. Memang surplus in term of 1 year, annual. 1 year dia punya requirement lah. 1 tahun tu kalau dia kata dia perlu 300,000, itu keperluan dia yang lebih dari 300,000 tu. Itu dalam ukuran tu bil ma'ruf, sebab ulama kata secara betul lah, sebaik baik, bukan ikut nanti mewah, ikut dan masing-masing punya penilaian, tak ada. Bil ma'ruf. Itu yang ketiga. Kemudian itu contohnya yang lain ialah syarat-syarat yang tak oleh ulama kita ialah dia kena dipungut dan digunakan untuk tujuan dia dipungut. Jangan pergi
taburkan ataupun distribute benda itu kepada tujuan-tujuan yang lain daripada situ. Jadi kena gunakan betul-betul di tempat dia, kan. Jadi ulama-ulama kita dia sebut syarat-syarat itu. Maknanya jadi kalau ada sebuah kata haram ambil, memang segi asalnya haram, kita ambil hak orang. Itu kan harta manusia lain, jadi haram, kan. Tapi kalau bersebab boleh, kalau bersebab dan ada justifikasi di sudut syarak, kan, untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kerajaan nak pungut, memang berkeperluan lah, tak cukup, tak mampu, kan, sebagai contoh jadi tapi kalau kita pungut berdasarkan keperluan, bukan lebih-lebih. Jadi benda ini mengenaki kita satu ni perbincangan yang terus. Pemerintah dia kena terus dengan rakyat lah, dengan rakyat. Ini keperluan kita sebenarnya, kan, dan kita akan gunakan untuk sekian-sekian, untuk tempoh sekian. Jadi waktu tu boleh kan. Allah Alam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nampaknya sampai ada banyak di panel Jadi Dr. Farid pun sudi untuk menjawab soalan tentang GST ditanyakan oleh tuan daripada DBP tadi, dan juga saya buka lagi kepada mana-mana tetamu yang hadir pada hari ini untuk bertanyakan soalan. Kita membuka peluang kepada anda untuk apa sahaja soalan yang ingin ditanyakan, dan juga mungkin melihat pendapat daripada Tuan Ikram Malaysia. Silakan. Oh, ada lagi? Okey, menarik ya. Sebab kita nama sesi dialog. So bila sesi dialog ni kita berdialog lah kita bersembang bersembang. Boleh, silakan tuan. Yang pertama yang terparangan mengenai pelaksanaan hudud. Ya. Kelantan sudah nampak membuka langkah, kemudian akan dibentangkan menjadi parlimen, tapi dah banyak tentangan, bukan saja daripada orang bukan Islam, itu orang Islam sendiri yang tak faham, yang tak mengetahui kenapa perlu dilaksanakan gitu. Itu yang nombor satu. Yang kedua, dia melihatkan apa yang berlaku dalam senario media sekarang. Saya rasa sudah sampai masanya pertubuhan NGO seperti Ikram mewujudkan akbarnya sendiri, yang bebas, yang tidak berpihak mana-mana. Dari segi jualan saya tidak harus dibimbangkan. Keahliannya sendiri, berapa ahli itu pun sudah cukup untuk cover kos operasi. Ya, betul. Jawatan kuasa media kena dengar benda dia. Cadangan daripada tetamu kita, insyaAllah. Yes. Silakan tuan. Saya sanggup menyokong. Baik. Yang kedua, Ikram patut juga menyertai industri penyiaran dengan masuk ke dalam online radio, ke online radio yang tidak memerlukan belanja yang banyak. Kepakaran ramai, tokoh-tokoh, presiden, naik presiden, Setusa Agung, semua pakar-pakar. Saya telah dengar mereka bercakap melalui luar udara di Radio 24. Ya, dan saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ikram yang telah menyokong Radio 24 selama hari ini. Saya telefon saja, Haji Naham saya angkat. Nak minta pandangan reaksi semua presiden dan semua wanitanya. Haji Maham saya angkat dia memang pegang phone selalu. Ayolah. Jumpa tak pernah, bawa ini jumpa. Masya Allah, hebat untuk ukhuwah hari ni. Yang wanitanya juga saya kerap juga ke udara mengenai Ghazal, mengenai, saya nak ucapkan terima kasih. Dan datang ke studio pun kerap. Profesor Dr. Hafizi selalu ke udara. Itu jadi kepakaran ini ada. Gunakanlah dia untuk Radio Ikram yang bakal dilancarkan. Amin. Tidak lama lagi. Dari insya-Allah. Terima kasih kepada tuan atas sokongan kepada Pertubuhan Ikram Malaysia. Dipersilakan Ustaz Dr. Farid, Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, untuk tampilkan pentas sebagai ahli panel ngejut hari ini. Alhamdulillah ya. Okey, kembali kepada soalan tu tadi. Kalau kita lihat soalan pertama yang dinyatakan oleh tuan tadi, mengatakan bahawa bagaimana untuk pendalahan tentang hudud dan sebagainya kepada masyarakat, yang mungkin kita membawa satu pemikiran ataupun arus yang membawa pemikiran manusia tentang hudud kepada masyarakat kita. Silakan Dr. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hudud ni kalimah Arab. Haddun hududun. Okey. Dia adalah sebahagian daripada syariat. Sebahagian daripada syariat. Kalau mengikut daripada ucapan Presiden Morsi, Presiden Mesir, dia kata bila barat tanya dia, ancaman bising tentang hudud. Tapi hudud tu saya boleh kata dia 2% saja daripada syariat.
Yang dituntut daripada kita ialah kita kena melaksanakan syariat dan hudud itu sebahagiannya. Jadi orang Islam wajib melaksanakan. Tapi kita kena faham, bagi pelaksanaan hudud ni dia kena ada suasana dia. Suasana itu kena ada. Jadi sebab itu ulama bersebut, pandangan ulama kita ialah sebelum kita melaksanakan hudud, kita kena tegakkan dulu sistem. Sistem kena ditegakkan dulu, lepas tu barulah kalau sistem tu dicemari atau dilanggar kan, sesudah sistem tu tegak, barulah hudud itu dilaksanakan. Apa maksudnya di sini ialah di antara sistem tu kita nak laksanakan hudud, ya. Sistem ekonomi Islam kena ditegakkan dulu. Kemiskinan dibasmi, peluang pekerjaan terbuka, pengagihan kekayaan berlaku secara adil. Tapi dalam situasi demikian, tak tegak dalam benda ni semua, dia boleh dapat bekerja, dapat rezeki yang baik. Ada juga yang mencuri, yang berjalan. Ini dia real. Orang yang real memang kejahatan tu. Itu yang kena diubat dengan hukuman tersebut. Sebab manusia ni kena didisiplinkan. Satu, mesti asuhan. Yang kedua, mesti penguatkuasaan undang-undang. Jadi golongan ni saja yang kena pesan sesudah pelaksanaan sistem. Di sebenarnya itu yang disebut oleh ulama kita. Kita bagi nak bina negara kita kena lalui beberapa fasa. Di fasa pertama ni lah kita kena wujudkan sistem yang akan melakukan pembelaan kepada rakyat umum. Kan, terbela masalah kesusahan dia dapat diatasi dan sebagainya, contohlah. Kemudian peringkat kedua barulah peringkat penguasaan syariah itu. Suasana dah ada. Kan, rakyatnya telah diasuh. Kita kata nak laksanakan syariah, pakar-pakar syariah dah ada. Sekarang pakar syariah itu ada. Siapa yang pakar di kalangan masyarakat kita? Pakar ekonomi Islam yang boleh bangunkan ekonomi Islam tu, nyatakan tentang ekonomi Islam dengan jelas. Apakah sistem tu, ya? Ekonomi Islam dalam tu ada financial system, ada banking system, ada monetary system. Siapa yang boleh terangkan benda ni? Jadi sebab itu kita perlu, Lee Kuan Yew dulu waktu dia bangun sekarang Singapura, dia baru meninggal sudah. Goh Chok Tong sebab apa? Kami dapat saja Singapura daripada Malaysia. Kami duduk tiap malam, think tank kami bincang bagaimana nak bina sistem. Think tank. Dia bukan. Jadi langkah awal kita bangunkan sistem. Pakar-pakar, golongan kepakaran bidang ni, kan. Kemudian golongan ni berkumpul untuk bangunkan sistem, kan. Jadi saya rasa benda ini tidak dibuat lagi. Kita tak wujudkan benda tu lagi. Ini support system tu kan tak ada. Kemudian kita laksanakan dulu dalam situasi negara kita macam ni. Jadi kita kata itu langkah pelaksanaan tu, itu satu langkah yang mendahului pelaksanaan yang dituntut oleh syariah lah. Okey, di sudut ni sebenarnya kita kena faham, ya. Peringkat awal kita kena bangunkan sistem, kemudian barulah laksanakan hukum hudud itu. Kan, itu yang kita kena tegaskan dalam masyarakat. Tapi tidak salah kalau orang kita duduk ramai-ramai bincang bangunkan perundangan Islam di sudut undang-undang keseksaan, tak salah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Profesor Ibrahim, kan, dia gabungkan pengetahuan law dengan syariah, bangunkan undang-undang baru syariah, kan, untuk akhirnya kalau negara kita sampai masa kita laksanakan undang-undang ini ganti kepada civil law. Tak ada masalah. Dan itu kita kena buat. Disuruh kajian, disuruh membangunkan kepakaran yang boleh akhirnya boleh membangunkan akta tersebut, kan? Tapi pelaksanaan kita tunggu. Kalau tidak, kita mungkin melakukan kezaliman. Mungkinan orang yang kita hukum itu mangsa daripada keadaan, ya. Contoh, dia tidak pernah dapat pembelaan. Jadi saya rasa itu kita kena berhati-hati lah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Farid atas penjelasan tentang pelaksanaan hudud dan sebagainya. Jadi apa story nak buat tu? Tak adalah. Okey, baik. Ada tambahan, Okey, baik, tambahan. Mesti kenyataan orang media dia berfikir apa kenyataan. Mungkin tambahan daripada Tuan Haji Zaid, silakan. Yang apa ini, saya rasa tadi penjelasan tadi dah jelaslah, daripada sudut ini melihat hudud itu sebahagian daripada syariah, menegakkan Islam. Akhirnya kalau dah dibina semua sistem yang bawa kebaikan itu ada juga, mungkin kita perlu undang-undang dia, untuk memastikan ini ketenteraman masyarakat, kerukunan ini masyarakat dan sebagainya. Saya pasal banyak yang ini sebelah
kalau kita berhadapan dengan orang-orang bukan Islam berjuang hak asasi manusia dan sebagainya pula kan, kerana kita nak explain benda tu, kita explain benda yang begini kan. Hudud itu kita bagi definisi dia, yang hukum yang ditetap, yang kesalahan yang disebutkan dalam oleh Allah sendiri dalam Quran ataupun dalam sunnah, kemudian ada hukumnya yang ditetapkan dan sebagainya tu kan. Kita explain semua, kita explain pembinaan yang patut ada, di mana letaknya hukum hudud ini, dan ini justice system dalam Islam. Kemudian kita bandingkan. The issue is, ataupun isu itu perlu ini adil kan, keadilan dan berkesan untuk menjaga keamanan, kemakmuran dan kerukunan di dalam masyarakat. Justice tu must be kan. Jadi kita kadang-kadang itu juga sebenarnya peluang bagi kita untuk mempersoalkan, adakah pendekatan yang ada sekarang ini yang berjaya untuk menangani isu-isu yang ditimbulkan oleh masyarakat, kadar jenayahnya, itunya, ininya dan sebagainya kan. Jadi itu perkara yang kita boleh bincangkan dengan mereka, mengambil daripada sudut perkara sebenarnya yang mereka tak pernah soalkan kan. Apakah mereka tidak perasan kalau kita bawa ke mahkamah tu, kes itu disebut apa? Kerajaan lawan orang ini kan. Kan? Sedangkan kalau dalam Islam tu ada yang keluarga, ada yang tu keluarga boleh memaafkan tu, dia tak masuk dalam dia punya kepala pun dalam bincangkan isu justice system ni kan. Ada yang dia ada yang ni boleh dikisas dan sebagainya, tu dia tak boleh nampak benda tu. Pasal kalau kita tengok dalam undang-undang ni, mesti the state against the person kan. Jadi sistem tu pun, tapi dia tak pernah soalkan benda tu. Is that the best system? Jadi banyak perkara yang gitu kita ni. Katakanlah satu, ketimpangan sistem ini, hukuman yang teramat berbeza. Orang yang mencuri dekat Tesco tu mungkin kena 2 tahun kan. Yang kadang-kadang yang rasuah tak berapa juta tu pun kan, kadang-kadang silap lepas kurang lagi daripada itu kan. Is this justice kan? Kemudian sampai kadang-kadang kita kata this is different lah, maknanya dalam konteks Islam dengan potong tangan. Saya kata kan, potong tangan. Okey, mari kita bincang tentang potong tangan ni ya. Walaupun kita dah kata tadi sistem tu ada dia punya ini prasyarat dia dan sebagainya. Potong tangan ni, cuba tengok, orang mencuri potong tangan kan. Dia kata itu corporal punishment, tak adil. Tanya dia, kalau your system je mana? Penjara kan. Siapa yang dihukum dengan orang tu di penjara kan? Anak dia, isteri dia, keluarga dia dan semua sekali kan. Kemudian kerajaan pula kena tanggung bagi makan dia kan. Okey gitu. Is that the best system? Kalau orang tu potong tangan ya, kalau potong tangan tu maknanya ini dia masih boleh lagi bagi nafkah pada anak-anak dia masih dalam ni. Semoga-moga dengan hukuman itu jadi balasan apa pertaruhan dia untuk apa ini diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sebagainya kan. Kadang-kadang dia pun terbedik-bedik juga mata bila kita timbulkan benda-benda tu yang mereka ambil sebagai take for granted. Itulah justice, itulah perkara yang paling baik yang dilaksanakan. Jadi opportunity dalam bincangkan ini elok juga sebenarnya kita gunakan dengan sebenarnya mempersoalkan sistem dia yang ada tu elok sangatkah? Ya, bolehkah dia menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Satu masa dia tanya, so ini what do you think about hudud ni? Saya kata dekat dia, tapi bagi ini slow lah sikit kan. I hope it will never be practice. Dia terbeliak mata. Oh, so you tak sokong tu hudud? Saya kata kalau kita dah didik masyarakat sampai tak ada orang yang perlu dihukum dengan hukum hudud tu, itulah maksudnya. Sepatutnya kan, jadi kita menjalankan kerja kita sehingga tidak ada sebenarnya orang yang perlu dihukum dengan hukum hudud yang begitu jelas kesalahan dia, semua orang tahu, semua orang elakkan. Sebenarnya di zaman Rasulullah SAW pun kita lihat tak berlaku benda tu, kecuali orang yang tampil sendiri kepada Rasulullah SAW, disuruh Rasul balik sampai 3 kali, baru tu kan kita tahu peristiwa itu, kerana dia bagi dia ialah dia nak ini taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan diharap balasan di dunia ini
mengganti balasan di akhirat kan. Jadi lain sebenarnya mental dia, frame dia lain kan daripada sudut itu. Jadi poinnya di sini lah, oleh kerana kita tahu Islam itu adalah yang terbaik, memang pastinya ada di situ hujah yang menyatakan dia memang mulia, dia memang tinggi daripada sistem yang ada ni. Jangan orang attack kita rasa terus kita kena defensif, kita kena cuba membelai mempertahankan benda ni kan. Attack juga mereka, sebutkan pada mereka, soalkan mereka sama ada apa yang mereka dah ada ni adalah yang terbaik ataupun tidak. Itu boleh debatkan. Jadi maknanya sekurang-kurangnya boleh buka mata mereka bahawa sistem yang berlandaskan Islam, yang berlandaskan ideologi mereka ada dia perbezaan-perbezaan. Sama-sama lah kita nilai mana yang lebih efektif dalam konteks ini perjalanan masyarakat. Baik, terima kasih Tuan Haji dan juga kepada Dr. Farid. Okeylah, baik, saya buka mungkin ini masa sangat mencuri, dah pukul 5 minit dah pun. Jadi mungkin ada apa-apa persoalan daripada mana-mana tetamu kita pada hari ini, mungkin juga merupakan soalan yang terakhir. Silakan. Ada ke? Berkaitan apa saja isu? Tak ada ya? Okey, tak ada, baiklah. Jadi untuk kita ada. Resto belum respon mengenai suara khabar dengan radio. Okey, baik. Moga respon Tuan Haji, silakan. Yang itu kita bagi kita punya chairman media. Memang ni memang banyak dipikirkan oleh mereka. TV pun dah mula dah. InsyaAllah, mungkin silakan Tuan Haji Mazir untuk pengerusi media dan penerangan Ikram Pusat untuk menjawab dan juga respon daripada soalan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas keyakinan, kepercayaan dan pengharapan yang diberikan oleh pihak bernama radio. Dalam Ikram ada sedikitlah yang boleh kita kongsikan. Buat masa ni kita hanya menyebarkan sebaran maklumat kita melalui portal Ikram, FB Ikram. Kemudian kita ada juga TV Ikram, web-based TV yang baru berusia setahun jagung, yang masih banyak lagi yang kita kena pertingkatkan. Dan baru-baru ni kita ada satu lagi portal news yang kita cuba nak gerakkan, iaitu Malaysia Harmoni. Oleh bagaimanapun kita ada kekangan dari segi tenaga manusia dan sebagainya, kepakaran dan juga sukarelawan dan sebagainya lah. Baru-baru ni kami membuat lawatan ke Indonesia dan kita lihat di sana ada mereka ada dia punya stesen radio dia sendiri, TV dia sendiri dan sebagainya lah. Jadi itu merupakan satu cabaran, insyaAllah dalam rangka perancangan kami untuk tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah dengan sokongan padu daripada rakan-rakan media di luar sana dan dengan sokongan padu sukarelawan media kita, sama ada ahli Ikram ataupun yang belum lagi menjadi ahli Ikram, InsyaAllah kita akan sahut cabaran Tuan. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Tak ada Jadi mungkin untuk di saat akhir perbincangan ataupun sesi dialog kita pada petang ini, kalau kita lihat Haiti Ikram bersama media, antara tujuan juga objektif yang telah dinyatakan oleh promosi penerangan dan media Ikram Pusat tadi mengatakan bahawa nak berkenalan dan juga meraihkan kepada para tetamu media kita yang hadir pada ini yang selalu membuat liputan, tak kira bukan hanya di Kuala Lumpur, bahkan juga kalau sinar harian juga ada di Muar, Ledang, saya orang Johor, ada di Johor dan sebagainya. Jadi mungkin kata-kata daripada pimpinan pusat dan juga untuk memberikan konklusi ataupun tuntasnya program kita pada petang ini. Silakan. Kami bagi pihak Ikram, khususnya kepimpinan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pihak media yang berikan liputan pada aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ahli Ikram dalam berbagai-bagai bidang atau relung amal untuk menghormati masyarakat kita, menyantuni masyarakat kita, serta untuk membawa masyarakat kita kepada satu situasi masyarakat ini berubah dari keadaan yang lebih baik. Itu juga untuk memastikan negara kita juga bergerak ke arah satu keadaan baru, itu negara kita akhirnya menjadi sebuah negara maju, negara yang boleh sampai kepada satu tahap dia boleh compete, boleh bersaing dengan negara-negara lain, tapi dengan misi dan mesej yang dibawa itu mesej ketamadunan, tamadun, mesej pembelaan umat manusia, bawa mereka ke jalan yang betul, jalan yang benar,
mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh Jadi begitu juga kami mengambil kesempatan ni untuk nanti mengajak semua kita sama-sama bekerjasama supaya mesti kerjasama ini kita mampu memperkayakan kita punya pengalaman, kita punya kemahiran dalam bidang-bidang ni, dan insyaAllah mesti kemahiran ni, kepakaran serta pengalaman kita akan dapat menangani isu-isu media yang kita hadapi dengan dalam bentuk yang lebih baik kalau dibandingkan masa yang lalu. InsyaAllah manusia ni dimatangkan, mana didewasakan mesti pengalaman, bukan mesti pembelajaran saja. Hasil daripada pendedahan, exposure dengan orang yang lebih tua, lebih pengalaman, orang di negara luar, alam yang lebih luas, insyaAllah. Jadi dengan demikian kita akan dapat melalui satu jalan pintas mencapai sasaran kita yang mungkin jauh, mungkin dekat, dengan lebih cepat. Allahu a'lam. Terima kasih. Mungkin Tuan Haji Zaid untuk memberikan kesimpulan dalam program kita pada petang ini. Ya, lagi sekali terima kasih pada semua yang berikan sokongan, ada yang berikan dorongan dan semangat untuk, dan juga cabaran sebenarnya. Cabaran tu ditanggapi sebagai dorongan. Yes, insyaAllah. Untuk ini. Dan perlu mustahaknya sebenarnya dalam konteks persaingan menuju kebaikan tu lah, bukan mana bila nanti ada ikram media bersaing dengan orang-orang lain, bukan begitu. Sekarang sebenarnya kita bersaing tapi kita mengarah pandangan yang sama, kan, satu matlamat. Itu perkara yang penting. Terima kasih. Teruskan berhubung baik dengan Pertubuhan Ikram Malaysia. InsyaAllah sama-sama kita menuju Malaysia, menuju negara rahmah. Terima kasih diucapkan, dan saya serahkan kembali mikrofon ini kepada pengacara majlis. Dipersilakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.